Dah boleh start. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Puan Norida. Okey, untuk tugasan ini kami membentangkan tugasan yang kedua, pembentangan aplikasi kemahiran mengajar yang dilaksanakan semasa PDPR. Okey, yang disediakan oleh ahli kumpulan kami sendiri. Yang pertama Nur Saidah binti Jamaluddin, yang kedua saya Nur Hasridah binti Hussein, yang ketiga iaitu Nur Hidayu binti Amran. Okey, teruskan kepada pembentangan seterusnya iaitu PDPR Mata Pelajaran Pendidikan Islam tahun 5 bertemakan iaitu ibadah dan jawi. Topiknya adalah solat berjemaah membentuk kekuatan ummah, dan dari segi bidang jawi pula adalah kenali budaya Malaysia. Okey, standard kandungan dan standard pembelajaran. Okey, standard kandungan dalam ibadah 4.2 iaitu merumus konsep solat berjemaah dan mengamalkan serta menghayatinya secara beradab dan istiqamah. Dari segi jawi pula 7.1 membaca, membina dan menulis pelbagai jenis teks berdasarkan tema. Okey, manakala standard pembelajaran ibadah 4.2.2 menerangkan kelebihan dan kepentingan solat jemaah. 4.2.3 menjelaskan syarat sah solat berjemaah. Okey, dari segi bidang jawi, standard pembelajarannya adalah 7.1.1 iaitu membaca teks berdasarkan tema iaitu kebudayaan. 7.1.2 membina dan menulis teks berdasarkan tema. Okey, seterusnya pergi kepada objektif. Okey, objektif pembelajaran pada akhir pembelajaran murid akan mendapat dari segi bidang ibadah. Objektif yang pertama adalah menyenaraikan kelebihan dan kepentingan solat berjemaah, dan yang kedua adalah menjelaskan syarat sah solat berjemaah dengan betul. Okey, objektif dalam bidang jawi pula, pelajar akan mendapat yang pertama adalah membaca teks jawi dengan betul. Yang kedua adalah membina ayat pendek daripada perkataan pilihan dengan betul. Yang ketiga adalah menulis semula ayat pendek dengan betul. Okey. Okey, di sini murid mendengar penerangan guru iaitu objektif pembelajaran semasa PDPR berjalan. Okey, semasa PDPR berjalan, guru menerangkan objektif pembelajaran yang pelajar akan dapat pada hari tersebut. Okey, konsep utama ataupun pembendaraan kata utama iaitu solat berjemaah, kelebihan, kepentingan, syarat sah, menulis, membaca dan teks jawi. Okey, bahan bantu mengajar yang kami gunakan dalam ni PDPR ni iaitu slideshow, video pembelajaran, aplikasi Jamboard, aplikasi Quizzes, aplikasi Well of Name, lembaran kerja online iaitu live worksheet, peta IT iaitu peta buih, dan seterusnya adalah teks jawi. Okey, presentasi akan diterangkan oleh Nur Hidayu. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Nur Hidayu akan menerangkan tentang set induksi. Set induksi ni dia berlangsung selama 5 minit. Okey, sebelum tu kita tahu dulu apa itu set induksi. Set induksi ni adalah menurut Mok Song Sang 2001, dia kata induksi ni adalah merupakan bahagian permulaan dalam sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran di mana tujuan utama seinduksi ini adalah untuk membina aliran fikiran serta menimbulkan minat murid-murid supaya mereka dapat memusatkan perhatian terhadap pelajaran yang akan disampaikan. Oleh itu, guru perlu menimbulkan, sebelum memulakan sesi pengajaran, guru perlu menimbulkan minat dan menggerakkan murid untuk bersedia untuk belajar dan memikirkan pengetahuan apa yang bakal guru sampaikan. Okey, oleh itu
dalam isi kandungan set induksi ni, guru akan bertanyakan tentang apakah yang kamu faham dari video itu tadi. Okey, jadi aktiviti yang guru akan lakukan dalam set induksi ni adalah yang pertama, murid menonton video dengan fokus. Kemudian murid menjawab soalan yang guru kemukakan. Kemudian seterusnya murid memberi pelbagai jawapan berdasarkan pengetahuan sedia ada. Seterusnya. Okey, set induksi paparan video. Yang pertama, strategi yang kita gunakan dalam set induksi ni adalah berpusatkan murid. Kaedah dan teknik dia adalah sumbangsaran. Pendekatan yang kita gunakan semasa set induksi ni adalah secara didaktif. Okey, didaktif tu maksudnya daripada guru memberi video secara umum lalu pergi kepada secara khusus iaitu menerangkan tentang kepentingan ataupun kelebihan solat berjemaah. Okey, kita tengok video yang dipaparkan ni. Video pendek ni secara teliti dan perhatikan apakah perbuatan yang watak dalam video ni, kan? Dan kemudian kamu boleh jawab soalan lah. Allahu Akbar. Itu suara akil mengajar. Okey, daripada video ni tadi, Ustazah nak kamu beri pendapat apa yang kamu faham daripada video tu tadi, apa yang kamu nampak. Okey, video ni video yang telah diberikan tadi, murid-murid akan memberi pendapat lah. Jadi kat situ adanya kaedah dan teknik sumbangsaran. Guru akan menyoal murid-murid sehingga murid-murid memberi pengetahuan sedia ada dia tentang apa yang dilihat daripada video tu. Okey, jadi dekat sini murid akan terus menjawab lah, iaitu menggunakan kat situ kita menggunakan pentaksiran secara lisan. Okey, seterusnya. Okey, sebelum tu saya akan menerangkan tentang model KPPB dalam set induksi tadi. Okey, yang pertama KPPB model Sasia, iaitu model Sasia. Model Sasia dalam set induksi ni kita menekankan tentang pengaturan diri, tanggungjawab, integriti, iaitu pada tahap penilaian kelima, iaitu murid pandai membawa diri dalam pelbagai situasi dan proaktif terhadap pembelajaran sendiri. Maksudnya murid pandai bila dia tengok video tu dia pandai menilai macam mana sebelum dia nak bagi sumbangsaran tu dia pandai menilai bagaimana dia tengok video tu. Okey, seterusnya pemikiran kritis. Okey, pemikiran kritis ni adalah menilai maklumat dan hujah. Tahap penilaian 3 iaitu murid dapat menilai kesahihan maklumat serta hujah dan boleh menerangkan proses pemikiran. Okey, seterusnya pergi ke langkah yang kedua. Okey, langkah yang pertama iaitu aktiviti utama yang berjalan selama 20 minit. Okey, isi kandungannya guru akan menyoal tentang mengapa orang Islam diharuskan untuk menunaikan solat jemaah. Okey, soalan yang kedua guru akan memberi mengapakah solat berjemaah itu penting kepada orang Islam. Okey, soalan dia, aktiviti yang akan dijalankan oleh guru adalah murid mencari maklumat selama 1 minit. Kemudian murid menulis jawapan masing-masing di ruang Jamboard. Ketiga, murid mendengar penjelasan guru mengenai kelebihan solat berjemaah. Seterusnya, murid memikirkan jawapan untuk soalan kedua. Seterusnya, murid menjawab soalan apabila nama mereka dipaparkan dalam aplikasi World of Names. Dan yang terakhir, murid mendengar penerangan guru berkaitan kepentingan solat berjemaah. Okey, seterusnya. Okey, strategi yang digunakan dalam langkah pertama adalah berpusatkan murid dan
kaedah dan teknik adalah secara perbincangan. Pendekatan dia adalah secara didaktif dan dalam langkah pertama ni guru akan menggunakan 421 showdown dan pentaksiran yang guru akan lakukan adalah secara penulisan dekat Jamboard tu. Okey, model KPPB dalam model KPPB dalam langkah pertama ni adalah sasiah dan pemikiran kritis. Okey, apa itu sasiah dalam langkah yang pertama ni adalah pemanfaatan digital, iaitu pada tahap penilaian 3, iaitu murid menggunakan aspek digital iaitu Jamboard tadi, tetapi masih tidak dapat menjelaskan mengapa dan bagaimana ia membantu dalam PDP. Yang kedua adalah pemikiran kritis, iaitu membuat perkaitan dan mengenal pasti pola. Tahap penilaian 2 iaitu murid dapat mengembangkan kebolehan untuk mengakses, meneroka dari pelbagai sumber perspektif dan pandangan. Jadi seterusnya. Okey, yang ni guru membuat perbincangan. Bila kita tengok dalam video ni, semasa guru menerangkan tentang kelebihan solat berjemaah, dia menggunakan strategi berpusatkan murid. Dekat sini ada perbincangan antara murid dan guru dan murid. Okey, kita tengok video dia. Video tak dengar suara. Okey, semasa guru menerangkan tentang kelebihan solat berjemaah ni, guru ada bertanyakan secara lisan dan melakukan perbincangan secara lisan lah dengan murid. Seterusnya. Okey, 421 ini yang guru gunakan semasa sesi PDPR tu, iaitu nama dia spin and think. Nama aktiviti ni ada Wheel of Name. Okay, macam mana cara menggunakan teknik ni? Okay, kita buka video dia, kita tengok. Okay, bagus jawapan. Okay, next. Guru akan spin nama. Alisha. Okay. Alisha, pandangan Alisha, kenapa solat berjemaah tu penting? Untuk mendapat keredaan Allah. Untuk mendapat keredaan Allah. Okey, baik. Terima kasih semua yang menjawab. Okey, dekat sini ada berlakunya KPPB, model KPPB komunikasi. Tadi saya dah terangkan tentang sasiah dan pemikiran kreatif. Jadi dekat sini ada berlakunya komunikasi, yang mana komunikasi yang koheren menggunakan pelbagai mod komunikasi. Tadi murid menggunakan aplikasi digital Jamboard. Lepas tu dia tukar kepada 421 speed and think. Jadi dia menggunakan kaedah digital juga. Lepas tu pelbagai mood dan komunikasi. Penilaian pada tahap yang kedua, iaitu murid menggunakan pelbagai mood dan alatan komunikasi tetapi masih memerlukan bimbingan guru, iaitu guru masih perlu membimbing murid ni dalam menggunakan aplikasi ni. Aplikasi yang diberikanlah. Seterusnya itu saja. Okey, murid mendengar penerangan guru. Guru menggunakan paparan slide untuk memberi penerangan kepada murid. Seterusnya. Okey, kita teruskan kepada langkah yang kedua. Okey, saya teruskan kepada langkah kedua. Boleh silakan saya. Okey, pada langkah kedua ini, okey, pelajar akan yang mana isi kandungannya berdasarkan
klik video tersebut, apakah yang menyebabkan solat mereka itu sah. Okey, yang ni guru akan memberi satu video yang mana pelajar akan menontonnya, yang mana aktiviti dalam ni murid menonton video dengan terfokus. Nombor 2 adalah murid menjawab soalan di ruangan Jamboard. Yang ketiga, murid mendengar penerangan guru mengenai syarat sah solat berjemaah. Dan seterusnya adalah murid menjawab kuis di aplikasi Quizizz. Okey, dan daripada sini guru memberi video kepada murid dan murid akan menonton video ini. Okey, kita dengarkan kepada. Okey, yang agak senang tu kita ni adalah menggunakan seperti perpustakaan murid. Apakah yang menyebabkan Okey, yang ni adalah menggunakan sesi perpustakaan murid. Video klip ni, apakah yang menyebabkan solat mereka ini sah? Berdasarkan video ni, apa pandangan kamu? Kenapa kita boleh katakan solat mereka ni sah? Mengikut setiap pergerakan imam. Mengikut setiap pergerakan imam. Okey, di sini guru menyoal murid yang mana murid akan melihat video itu secara secara khusus. Murid melihat video tu, lepas tu murid akan menjawab apa yang dia faham daripada video tu. Okey, di situ adalah pendekatan yang digunakan adalah set induktif, iaitu daripada spesifik kepada umum, daripada contoh-contoh khusus. Lepas tu murid memperhati ataupun mengkaji ataupun dia membuat rumus. Last kali dia akan membuat rumus ataupun kesimpulan daripada video yang dia tengok itu. Okey, dekat sini di mana murid dibimbing oleh guru bagi untuk berfikir ataupun mengenal pasti, seterusnya mentaksir maklumat untuk membuat kesimpulan daripada video itu, iaitu itu adalah maksud induktif sendiri. Okey, sebagai contoh guru memberi soalan kepada murid untuk murid membuat kesimpulan seperti di dalam video ini. Okey, selain itu seterusnya. Okey, perbincangan melalui aplikasi Jamboard iaitu syarat sah solat berjemaah. Okey, di sini guru memberi soalan dan pelajar menjawab soalan dan memberi jawapannya di dalam aplikasi Jamboard. Okey, kaedah dan teknik adalah perbincangan, KPPB iaitu saksiah, komunikasi dan pemikiran kritis. Okey, pentaksiran secara penulisan. Okey, di sini guru akan memberi soalan dan pelajar akan menjawab. Daripada sini guru dapat mentafsir pelajar itu dari segi penulisan. Sebab daripada sini, okey, melalui stiker ni, apa yang telah dicanangkan pada PTPR itu, setiap stiker ni ada mewakili setiap pelajar. Okey, di akhir ni guru akan menerangkan okey, setiap pelajar apabila dah menjawab soalan ni dia hendaklah menulis nama. Okey, daripada sini guru dapat melihat pemahaman pelajar itu sendiri dari segi jawapan yang diberikan. Okey, itu adalah pentaksiran yang digunakan iaitu secara penulisan. Seterusnya, okey, selain itu juga menggunakan kaedah dan teknik iaitu kuis, iaitu kita menggunakan aplikasi Quizizz. Di sini pelajar akan menggunakan kaedah ataupun teknik belajar sambil bermain, yang mana belajar melalui bermain adalah satu teknik pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada murid. Melalui teknik ini juga akan mendatangkan keseronokan dan kepuasan kepada mereka dalam sesuatu pengajaran yang hendak disampaikan. Okey, sampai tu biasalah kan waktu PTPR ni perkataan bermain tidak lari daripada pelajar itu sendiri kan. Okey, di sini guru memasukkan elemen ataupun menggunakan aplikasi Quizizz yang mana pelajar boleh bermain di dalam ni. Sambil tu secara tak langsung adalah pelajar boleh mendapat ilmu ataupun menjawab soalan. Seterusnya. Okey, langkah 3 diteruskan kepada Kak Saidah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Saidah binti Jamaluddin. Saya akan sambung kepada langkah 3 yang dirancangkan dalam RPH semasa PDPR, yang mana dalam langkah 3 ni PDPR dilaksanakan selama 15 minit
yang mana isi kandungannya adalah meliputi kepada satu bentuk tugasan, iaitu pelajar perlu mencari perkataan yang disenaraikan di dalam teks bertulisan Jawi, yang mana pelajar ketika itu telah membaca teks yang dipaparkan menerusi slideshow. Kedua, murid mencari perkataan yang diminta menerusi teks dan kemudian murid menulis jawapan mereka di dalam buku tulis. Baik, dalam aktiviti murid membaca teks Jawi ni, apa yang dapat diketahui ialah guru telah menggunakan strategi berpusatkan murid yang mana memberi perhatian kepada respon murid, yang mana pendekatannya adalah integratif, yang mana integratif ni ialah memberi fokus kepada kandungan dan juga kemahiran berfikir. Murid-murid perlu berfikir berdasarkan bahan teks Jawi tersebut, yang mana guru telah meletakkan kaedah dan teknik sumban saran. Berdasarkan teks Jawi itu juga murid dapat satu pendedahan bahawa terdapat teks Jawi yang perlu mereka kuasai pembacaannya. Seterusnya mereka perlu mengenal pasti perkataan-perkataan baharu sebelum mereka menguasai bidang tersebut. Okey, kemudian dari segi KPPB untuk aktiviti membaca teks Jawi ni juga adalah melibatkan Sasia, yang mana murid perlu menggunakan satu pendedahan kepada pengaturan diri, tanggungjawab, integriti. Kat sini maksudnya ialah murid itu sendiri mempamerkan integriti dia kepada sikap tanggungjawab lah untuk mencari jawapan yang tepat dengan usaha mereka sendiri. Kemudian KPPB yang kedua ialah komunikasi, yang mana dilihat komunikasi yang berlaku ialah pelbagai mod komunikasi melibatkan lisan dan juga tulisan. Kemudian mereka juga memanfaatkan digital yang disediakan, iaitu paparan teks Jawi ketika PDPR berjalan. Seterusnya, ketika PDPR dijalankan juga pentaksiran berlaku, iaitu secara lisan, iaitu murid membaca teks Jawi dan juga dibimbing oleh guru. Baik, seterusnya ketika aktiviti langkah ketiga ini juga murid perlu mencari perkataan yang diberikan. Ketika aktiviti ini dilihat terdapat KPPB kreativiti, yang mana KPPB kreativiti ni ialah mengambil kira dan melaksanakan idea dan penyelesaian bahan. Bermaksud murid-murid telah disediakan bahan, kemudian mereka perlu menggunakan daya kreativiti mereka, kemahiran berfikir mereka untuk mencari jawapan yang tepat kepada soalan yang diberikan. Seterusnya, setelah selesai aktiviti langkah 3 ini dijalankan, murid-murid perlu memaparkan jawapan mereka masing-masing melalui Google Meet, yang mana dalam pelaksanaan aktiviti ini dilihat terdapat aktiviti part 21, iaitu showdown, yang mana murid-murid memaparkan jawapan mereka setelah mereka selesai mencari perkataan-perkataan yang diperlukan. Kemudian dalam bahagian ini juga didapati KPPB-nya ialah Sasia, melibatkan integriti murid itu sendiri, yang mana mereka perlu ada satu tanggungjawab untuk menyelesaikan masalah tadi. Seterusnya, dari segi pentaksirannya ialah berlaku pentaksiran penulisan, yang mana murid-murid perlu menulis jawapan masing-masing tanpa ada bantuan daripada orang lain. Okay, setiap jawapan murid-murid ini tadi dikenal pasti siapa pemiliknya dan maka pentaksiran secara penulisan telah berlaku. Baik, seterusnya dari segi penutup PDPR yang dijalankan selama 5 minit, guru telah mengemukakan soalan secara umum, yang mana soalan yang diberikan ialah apakah yang kamu faham tentang pembelajaran pada hari ini. Seterusnya aktiviti yang murid jalankan ialah murid membuat rumusan, murid menjelaskan kefahaman mereka dalam bentuk peta buih, murid menjelaskan kriteria kejayaan dan juga murid membuat latihan yang diberikan. Baik, dalam aktiviti penutup ini murid telah diberi ruang untuk merumuskan pembelajaran berdasarkan kefahaman mereka secara lisan, yang mana strategi pembelajaran pada hari itu ialah berdasarkan berpusatkan murid, yang mana guru memberi ruang kepada murid untuk mengemukakan
apa sahaja jawapan berdasarkan kefahaman mereka. Kemudian pendekatan yang digunakan juga adalah integratif, yang mana mewujudkan pengajaran yang merangsang murid untuk menggunakan kemahiran-kemahiran asas mereka lah setakat yang mereka kuasai. Kemudian dari segi KPPB-nya juga melibatkan sastia dan juga komunikasi, yang mana model KPPB yang diterapkan dalam aktiviti ini dilihat murid menonjolkan sastia mereka yang baik, kemudian murid juga menggunakan komunikasi yang betul lah, maksudnya penjelasan mereka terang dan jelas. Seterusnya dalam aktiviti ini juga dilihat terdapatnya pentaksiran secara lisan, yang mana murid-murid telah mengemukakan jawapan masing-masing dan juga dinilai oleh guru. Baik, seterusnya Diri menepati masa. ini kita lihat jawapan murid-murid. Kelebihan solat berjemaah? Lebih solat. Mendapat 27 pahala. 27 ganjaran pahala lagi. Tidak dicintai amal keberkatan. Dicintai Allah dan Rasul. Aina kata keberkatan dunia dan akhirat. Okey, bagus. Okay, berdasarkan jawapan pelajar-pelajar itu tadi, dilihat mereka telah menunjukkan satu bentuk pencapaian yang baik. Seterusnya guru telah mengemukakan satu lagi aktiviti part 21 iaitu peta buih, yang mana guru meminta murid-murid menyediakan peta buih masing-masing mengikut kepada kefahaman mereka ke atas pembelajaran yang berlaku pada hari tersebut. Baik, seterusnya yang terakhir ialah murid menyebut kriteria kejayaan. Di sini dilihat berlaku KPPB, sasah dan juga komunikasi berdasarkan tahap pengetahuan murid itu sendiri. Baik, seterusnya di akhir PDPR itu berlangsung, murid-murid telah membuat latihan melalui live worksheet, yang mana murid-murid perlu menjawab soalan dan berlaku pentaksiran iaitu secara penulisan. Seterusnya, setelah berakhirnya PDPR, guru telah membuat tindakan susulan terhadap aspek pemulihan, pengukuhan dan juga pengayaan. Yang mana dari segi aspek pemulihan, tindakan guru adalah bagi murid pemulihan ialah murid menjawab soalan objektif yang disediakan, dan soalan tersebut adalah soalan yang di tahap mudah dan tidak terlalu banyak soalan dia. Manakala untuk tahap pengukuhan, bagi murid-murid yang telah mencapai objektif pembelajaran, mereka ditindaki untuk menulis teks rumi kepada tulisan Jawi berdasarkan teks yang telah diberikan seperti di paparan slide ini. Baik, seterusnya untuk pengayaan, guru telah memberi satu tugasan iaitu murid perlu menghasilkan video solat berjemaah, yang mana video ni adalah salah satu tugasan untuk meningkatkan tahap pencapaian murid, yang mana murid perlu menjadikan satu video yang mempunyai kandungan melibatkan pengertian solat berjemaah, hukum solat berjemaah, kelebihan solat berjemaah, syarat sah solat berjemaah serta praktikal solat berjemaah yang lengkap. Okay. Seterusnya, apa yang dapat kami simpulkan melalui pelaksanaan PDPR tersebut, kesimpulannya ialah pengetahuan pedagogi merupakan perkara penting kepada seorang guru. Ia perlu diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Memahami pedagogi dengan baik dapat membantu guru untuk mempelbagaikan kaedah dalam pengajaran dan pembelajaran untuk menarik minat murid. Selain itu, guru juga dapat mengatasi masalah murid yang kurang minat belajar dengan menggunakan kaedah, strategi dan pendekatan yang sesuai dengan tahap pengetahuan murid tersebut. Di samping itu juga, guru dapat melibatkan murid secara lebih aktif dalam sesi PDPR. Baik, secara umumnya, dengan pelaksanaan PDPR menggunakan aplikasi digital yang terkini, dia akan membantu kepada menarik minat murid-murid untuk memahami sesuatu topik pembelajaran. Dan biasanya aktiviti yang menarik ini adalah satu pendekatan yang bagus untuk murid-murid ini mudah untuk memahami sesuatu konteks pembelajaran lah. Oleh itu, melalui PDPR dengan meletakkan aplikasi digital, maka sesi PDPR itu akan berjalan lebih baik dan berkesan kepada
para murid kita ajar setiap sesi PDPR tersebut. Baik, itu saja untuk pembentangan kami pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu mendapat manfaat dan dapat diaplikasikan pada masa akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.